Kementerian Luar Negeri untuk menjawab. Sila Wabi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk mengulas perkara-perkara berkaitan Kementerian Luar dalam sesi penggulungan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dalam Dewan Yang Mulia ini. Pada kesempatan ini, saya bagi pihak Kementerian Luar Negeri ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat senator yang telah membangkitkan isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Luar Negeri sewaktu membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di Dewan Negara. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Luar Negeri memainkan peranan penting dalam pelaksanaan dasar luar negara dan menggalas tanggungjawab yang berat dalam memelihara kepentingan negara di peringkat antarabangsa serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara melalui pengukuhan hubungan diplomatik dengan kerajaan negara luar serta penglibatan dengan organisasi antarabangsa. Tanggungjawab ini dipikul demi memastikan rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman dan makmur di rantau ini. Malaysia terus maju ke hadapan dalam persekitaran global dan geopolitik dunia. Dunia kini berada dalam ketidaktentuan geopolitik sebagaimana yang dapat dilihat dalam perang Rusia-Ukraine, konflik Palestin-Israel serta persaingan yang semakin meningkat antara kuasa-kuasa besar dunia. Dalam hal ini, Kementerian sering berhadapan dengan cabaran dan dugaan yang semakin rumit dan mencabar. Walau bagaimanapun, Kementerian tetap komited untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan demi kepentingan rakyat dan negara. Pada tahun ini, saya telah mengadakan pelbagai lawatan dua hala bagi memperkukuh hubungan diplomatik serta meneroka dan menjalinkan kerjasama dalam bidang-bidang berkepentingan kepada negara. Kerajaan kini sedang mengambil tindakan susulan ke atas persetujuan dan keputusan hasil lawatan-lawatan tersebut bagi memastikan pelaksanaan sepenuhnya demi manfaat rakyat dan negara. Sebagai contoh, mesyuarat Suruhanjaya bersama atau dengan izin Joint Commission Meetings dengan beberapa negara dan rakan strategik yang tergendala sebelum ini telah berjaya diadakan semula seperti dengan Brunei Darussalam, dengan Iraq, dengan Asia Tengah, Iran dan Indonesia, India dan Brunei. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, JCM merupakan satu mekanisme penting bagi merapatkan lagi hubungan diplomatik antara negara serta untuk menjalinkan hubungan kerjasama yang lebih mantap dan mendalam dalam pelbagai bidang berkepentingan. Pada masa yang sama, Malaysia telah menggiatkan usaha untuk membina hubungan lebih erat dengan negara-negara rakan strategik seperti Arab Saudi, China, Emirat Arab Bersatu, Iraq, Turki, Uzbekistan dan negara-negara Eropah yang lain. Dalam konteks ini, antara usaha untuk memperkukuhkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain termasuk penglibatan langsung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam rangka lawatan ke luar negara. Lawatan-lawatan rasmi ini merupakan manifestasi tertinggi jalinan kerjasama yang kukuh di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Kerajaan telah membawa secara langsung isu-isu berkepentingan kepada negara untuk dibincangkan dengan rakan sejawatnya dalam mencapai kerjasama strategik. Sebagai contoh, lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara China, Singapura, UAE, Arab Saudi dan Amerika telah berjaya meraih komitmen pelaburan berjumlah 347 bilion dalam pelbagai sektor seperti yang telah diumumkan oleh Menteri MITI semalam. Ini merupakan
hasil kerjasama di antara pelbagai kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat untuk menjayakan lawatan-lawatan tersebut. Kementerian akan terus melipat ganda usaha dalam mengenal pasti aspek kerjasama baru berkepentingan negara. Pada bulan November lepas, Kedutaan Malaysia di Baghdad telah beroperasi kembali setelah ditutup sementara selama ini, iaitu selama 20 tahun yang lepas. Kita juga sedang mengenal pasti untuk membuat penilaian pembukaan perwakilan diplomatik Malaysia di tempat-tempat lain yang berkepentingan strategik seperti di Kigali, di Rwanda, Addis Ababa di Ethiopia dan Bishkek di Kyrgyzstan. Tahun 2023 menyaksikan Malaysia mengorak langkah melalui penglibatan aktif dalam pemberian bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa. Pada bulan Februari, Malaysia telah menjadi antara negara terawal sampai di kawasan yang teruk dilanda malapetaka bencana gempa bumi di Turki. Pasukan peninjau khas kita juga menjadi pasukan terawal dari ASEAN pergi ke Syria. Kementerian Luar Negeri juga memikul amanah untuk menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat Malaysia khususnya yang berada di luar negara melalui perwakilan-perwakilan diplomatik Malaysia di seluruh dunia. Ini termasuk bantuan konsular kepada rakyat yang terperangkap dalam konflik antarabangsa atau yang menjadi mangsa skim penipuan pekerjaan. Ini termasuklah peristiwa yang terbaru bagaimana kita berjaya menyelamatkan rakyat Malaysia yang terkandas di Myanmar dan sebelum itu seorang rakyat Malaysia yang terkandas, yang terperangkap dalam peristiwa peperangan yang berlaku di Gaza iaitu Puan Nur Ain dan suaminya. Sehingga 4 Disember 2023... Datuk Seri Di-Pertua minta celahan Yang Berhormat Menteri. Boleh. Boleh. Umum diketahui pada masa kini KLN peranan Kementerian Luar sangat penting bagi negara Malaysia seperti kita. Saya ingin bertanya Yang Hormat Menteri, ada 4 perkara yang dilihat sangat mustahak ketika ini. Nombor 1, peperangan Ukraine dan Gaza. Yang kedua, ekonomi yang meruncing. Hubungan Malaysia dengan negara luar dan mengembalikan semula keyakinan pelabur ke negara Malaysia. Oleh itu, Yang Hormat Menteri, saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah KLN dalam masa jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang bagi meletakkan negara kita sustain dan relevan sepanjang masa. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Terima kasih. Itu pertanyaan daripada pakar yang memerlukan duduk berminggu-minggu untuk membincangkan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Itu kena duduk dengan saya berhari-hari. Walau bagaimanapun, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Dia dah masuk banyak tu. Sebenarnya ada banyak kita nak ceritakan apa perkembangan yang telah kita buat dan sedang kita buat dan akan kita buat. Walau bagaimanapun, saya ingin jelaskan di sini dalam konteks ilmu politik antarabangsa ini, saya pecahkan apa yang ditanya oleh Senator Dr. Azhar itu kepada 2 bahagian. Satu yang disebut sebagai geoekonomi dan satu lagi dalam konteks geopolitik. Ini biasanya kita akan membuat penilaian daripada 2 sudut. Satunya yang berkaitan dengan kedudukan ekonomi di sesebuah negara akibat daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku, yang melatari dalam politik dunia pada hari ini. Kesan sebagai contoh yang ditanya oleh Dr. Azhar tadi, peperangan Ukraine-Rusia, bukan peperangan Ukraine-Gaza, ya. Peperangan Ukraine-Rusia dan dimaksudkan juga tadi ialah di Gaza dan di Palestin. Dalam konteks di Ukraine-Rusia sebagai contoh, ada yang berpandangan bahawa kesan daripada peperangan itu mungkin tidak ada kesan di tempat kita sebab terlalu jauh tempatnya.
Tetapi dalam konteks geoekonomi dunia, dia telah memberi kesan yang besar. Antaranya ialah apabila berlakunya gangguan apa dipanggil sebagai the global supply chain. Ya. Ia penawaran barang-barang tidak boleh dihantar. Yang kita sebagai contoh, kita membeli gandum daripada Ukraine dan gandum itu tidak boleh dihantar lagi disebabkan oleh peperangan yang berlaku di sana. Dan dia telah memberi kesan besar kepada ekonomi dunia. Itu sebagai satu contoh. Dan demikian juga dalam konteks perang di Gaza dan di Palestin. Kalau ianya berterusan, dia akan memberi impak geopolitik yang sangat tidak stabil kerana kesannya nanti dia akan ada spillover ya dengan izin kepada di kawasan sekitarnya seperti mana yang kita saksikan beberapa hari yang lalu. Tembakan-tembakan ke atas kapal-kapal daripada tentera Amerika dan sebagainya, ya kapal-kapal ke atas tentera Amerika daripada pihak daripada Houthi, yang dikatakan sebagai pihak Houthi di Yaman sudah mula berlaku dan kemudian dia mula merebak ke Lebanon dan sebagainya, dan semua ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada rantau sana dan akan memberi juga impak kepada sebagai contoh harga minyak nanti dan lain-lain lagi keadaan yang berlaku di sana. Perkara yang kedua melibatkan tentang perancangan-perancangan di peringkat kerajaan seperti yang sebahagiannya telah pun saya sebutkan tadi dalam konteks jangka pendek kita. Ya, strategi jangka pendek secara ringkasnya iaitu bagaimana kita nak meletakkan Malaysia semula di persada antarabangsa. Dan itulah antara langkah-langkah yang telah kita mulakan. Sebagai contoh, kita berada di negara-negara yang kita tahu mempunyai potensi dan strategi yang sangat penting. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Malaysia nak buka ataupun nak mempertimbangkan semula untuk membuka kedutaan kita di Addis Ababa di Ethiopia? Ada yang menggambarkan bahawa Ethiopia ini mungkin sebuah negara yang miskin dan sebagainya. Mungkin orang tidak tahu dia mempunyai, tak silap saya, lebih daripada 70 juta penduduknya, dan sebenarnya African Union berada di sana. Dan ini sangat penting. Ya, African Union di mana sekarang ini potensi besar Afrika itu perlu kita lihat semula. Dan inilah antara strategi awal. Dan di peringkat jangka panjang juga, kita di peringkat jangka sederhana, kita juga membuat perancangan-perancangan awal untuk menjadikan Malaysia kembali sebagai center di peringkat, dengan izin, di peringkat rantau kita, iaitu peranan kita dalam konteks ASEAN. Dan di peringkat jangka panjang, masuklah untuk mengekalkan hubungan kita dengan pelbagai pertubuhan-pertubuhan multilateral yang ada di seluruh dunia dan mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara yang akan terus menjadi rujukan. Dalam arti kata yang lain, bagaimana kita ingin mewujudkan Malaysia sebagai apa yang disebut sebagai di middle power. Dan middle power ni bukan senang untuk kita lakukan walaupun negara kecil. Tetapi bagaimana kita ingin mewujudkan suara Malaysia sebagai sebuah negara, sebagai suara yang dihormati di peringkat dunia. Itu perlu kita lakukan dengan pelbagai perancangan di peringkat kita dan bagaimana kita mengadakan hubungan di peringkat luar nanti. Itu panjanglah tu kita jawab ya. Saya juga sehubungan dengan itu, sambung tadi ya. Saya merakamkan setinggi penghargaan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri atas pengiktirafan terhadap peranan dan fungsi penting yang dimainkan oleh kementerian melalui peningkatan anggaran peruntukan sebanyak 16% berjumlah 1.13 bilion ringgit bagi tahun 2024. Saya yakin peruntukan ini akan membolehkan kementerian untuk meneruskan peranan penting dalam memartabatkan negara di peringkat antarabangsa tak kala berhadapan dengan cabaran-cabaran global. Tuan Yang di-Pertua, menyentuh tentang cabaran global. Konflik Palestin-Israel merupakan antara isu yang acap kali dibangkitkan kebelakangan ini. Termasuklah semasa sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan pada kali ini. Semalam, Dewan Yang Mulia ini juga selesai membahaskan usul bertajuk kecaman terhadap rejim Zionis Israel dalam
peperangan di Palestin yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Haji Ismail. Datuk Wira Yang Bertuah boleh mencelah nak tanya soalan sikit. Sila Nasri. Sikit je soalannya. Pertamanya saya nak ucap tahniah kepada Menteri. Saya secara peribadinya kagum dan saya rasa seluruh negara pun kagum. Di atas very impressed di atas ucapan yang amat baik semasa di I think di Security Council PBB. Soalannya, apa hasilnya dengan ucapan yang begitu baik, begitu bernas, begitu menepati dengan maksudnya? Have we achieved anything? Apa yang kita cakap itu? Itu yang pertama. Yang keduanya, seingatan saya dalam pengalaman saya, dulu apabila Perdana Menteri ataupun Menteri Luar membuat lawatan ke luar negara, ketawa dah. Macam dah tahu jawapan ni. Setuju dah. Tak cakap dah setuju. Okay. Perdana Menteri ke, Menteri Luar ke, timbalan Perdana Menteri ke, bila buat lawatan ke luar negara, negara mana tak kira lah. Selalunya ada dia orang bawa ahli parlimen, ahli senator untuk mendedahkan. Kita ni semua ni kan pelapis. Kita semua ni pelapis. Kalau tak didedah, kita tak jadi pandai. Jadi dalam era Menteri Luar sekarang, ada ke rancangan macam tu? Kalau ada, bawa lah kita semua ni ke sana. Terima kasih. 120 juta Ethiopia. Setuju ke semua? Setuju. Ethiopia. Boleh sambung satu soalan lagi? Biar sekaligus Datuk Seri. Saya nak tanya, apakah kerajaan tidak bercadang untuk memanggil ahli Dewan Rakyat sama-sama membuat satu usul mengutuk kerajaan kerajaan haram Zionis? Terima kasih. Ditanya, saya jawab Wabi Razali dululah, ya. Sebab saya ingat lepas tu saya pergi ke soalan nombor 1. Soalan yang dibangkitkan oleh Wabi tadi ialah kita tak ada ke usaha. Saya sokong kalau ada usaha ini. Malah untuk mengetahui YB sekalian, dalam sehari dua ni, sejak semalam sampai hari ini, saya mohon kepada YB untuk sama-sama saya dipahamkan ada gerakan di kalangan YB yang ada di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara untuk membuat bantahan secara keras dengan peristiwa yang terkini yang berlaku di bumi Gaza, supaya kita menyatakan bantahan kita daripada kita semua. Jadi saya ingat elok kalau dapat YB tengokkan, ada dah mula, saya tengok tadi ada someone ada hantar kepada saya, ya. Dan yang keduanya tentang soalan yang dikemukakan, saya rasa ada semalam soalan yang sama ketika mana Dr. Azhar sedang berbahas, ada YB Nelson bangkitkan, walaupun saya tak berada di sini tapi secara virtualnya saya menyaksikan itu, ya. Dan saya bersetuju, sebab itu kalau dasar di dalam Kementerian Luar sekarang ini, seperti mana yang YB dapat saksikan, ya, ketika mana sama ada Yang Amat Berhormat pergi ataupun ketika mana lawatan-lawatan saya yang mengambil masa yang agak panjang sikit dalam tempoh 3-4 hari itu, biasanya akan kita syorkan kepada pihak Dewan dapat seorang atau dua orang untuk turut mewakili bagi kita berikan pendedahan kepada YB kita. InsyaAllah kita akan teruskan tradisi itu. Dan yang bagi menjawab soalan yang pertama balik oleh Senator Tan Sri Fatmi tadi, iaitu dalam ucapan saya yang baru-baru ini di Security Council. Dan saya ingin sebutkan di sini bahawa Malaysia diberikan penghormatan kepada 7 negara yang dipilih. Selain daripada Security Council members yang ada 15 orang itu, salah satu negara tambahan itu ialah Malaysia. Malaysia, Saudi dan Indonesia. Dan dalam
pembentangan kita itu, kita di mana yang ahli-ahli Dewan semua sedia maklum. Soalannya ialah yang saya nak jawab tentang apa yang hasilnya. Hasilnya ialah kita melihat bagaimana langkah-langkah yang diambil seterusnya, termasuklah apa yang disebut sebagai humanitarian pause yang nak dilakukan sebelum ini, penegasan kita semula. Tetapi apa yang berlaku, kita faham bahawa ianya tidak boleh dilakukan oleh satu negara semata-mata. Dan dalam konteks OIC, selepas mesyuarat di Riyadh, yang mana Malaysia turut hadir, saya hadir, dan kemudian diadakan persidangan tergempar di peringkat ketua-ketua negara di Riyadh baru-baru ini, kita telah membuat satu penegasan untuk membuat gerakan secara bersama. Ianya tidak boleh diharapkan hanya kepada satu negara, suara satu negara saja. Dan pihak OIC telah pun menubuhkan satu kumpulan, dia panggil core group members. So, ada 10 members, core group members itu, dan dalam core group members itu salah satunya ialah Malaysia yang berada di dalamnya. Dan alhamdulillah kita telah bertemu dengan negara-negara strategik. Seperti mana yang kita lihat, bagaimana pertemuan kumpulan menteri-menteri luar ya daripada negara-negara yang dipilih ini untuk berada di China, untuk berada di Rusia, untuk bertemu dengan Guterres. Dalam pertemuan dengan Guterres, saya berada bersama-sama. Kemudian Guterres juga panggil saya seorang untuk dengan Malaysia untuk kita mengadakan pertemuan dua hala. Kerana dia begitu menghormati pandangan Malaysia sekali, malah dia menghormati Perdana Menteri kita dalam pandangan-pandangan beliau dalam isu yang berlaku di Palestin ini. Dan kita perlu teruskan dan kita tidak boleh kecewa dalam hal-hal ini kerana kita berhadapan dengan suasana yang dalam bahasa Inggerisnya unprecedented in human history. Dari segi pembunuhan yang dilakukan, kekejaman yang dibuat, keterlaluan. Dan saya sebutkan kepada Guterres sebagai contoh, this is not about religion. Ini bukan soal agama. Ini soal kemanusiaan dan kezaliman. Dan saya percaya, saya kata kalau berlaku kepada satu negara yang penduduknya yang majority, bukan Islam, dan begitulah pendirian Malaysia saya sebutkan. Apabila kita bersama-sama dengan rakyat di Afrika Selatan, South African, ketika mana mereka berhadapan dengan dasar apartheid yang keterlaluan, yang zalim. Kalau kita mengambil ukuran agama, maka tentunya Malaysia tidak menyokong itu. Tetapi atas nama kemanusiaan dan kita tidak rela melihat sebuah negara yang hidupnya didiskriminasikan atas nama kulit. Dan ini kita tidak boleh benarkan. Sebab itu Malaysia berpuluh tahun, sejak tahun 1957 saya sebutkan kepada Guterres. Dan begitu juga dalam ucapan saya di peringkat di UNGA, kita sebutkan ini. Ini adalah soal kemanusiaan yang perlu disokong oleh semua kita, termasuk di Malaysia. Jangan kita bahaskan isu ini dari sudut agama dan sebagainya. Ya, we must go across religion and ethnic groups. Jadi saya minta kepada rakan-rakan kita semua untuk sama-sama kita ni. Tuan yang dipertua, silakan dulu Tuan Patu ambil tempat sebelum saya meneruskan ucapan saya. Soalan tambahan, bagilah peluang kepada saya pula. Simple question. Tak bolehlah Tan Sri, peluang kepada wanita. Ada dua orang, sila. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan saya, bolehkah MOFA melihat kepada penyelarasan tugas-tugas dan fungsi bersama MITI untuk mewujudkan satu super foreign affairs and trade ministry dengan izin? Ini adalah selari dengan tindakan kerajaan lain, ya, dan akan menjimatkan kos perbelanjaan bagi kerajaan kita sambil memperkasakan lagi strategi foreign affairs kami di Malaysia ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketua, one simple question. Tadi yang Berhormat Menteri kata telah menubuh core group
Saya tak tahu core group apa, tapi saya kira core group ni untuk memperjuangkan soal Palestin, Gaza dan semualah. Soalan saya simple saja. Adakah Arab Saudi masuk dalam core group ini? Sebab kita tahu sebelum ini Arab Saudi stand dia berbeza daripada yang lain-lain. Terima kasih. Dia kata dia akan berakhiri soal, dia bagi tanya soalan, tapi dia akhiri dengan soalan saya mudah aja, tapi nak jawab payah. Tak, apapun saya jawab dulu soalan Tan Sri Fatmi. Ahli sini semua rindu pada YB. Itulah. Ya, yang selalu keluar negeri sana sini tapi tak ada persidangan. Tak pernah datang Dewan. Termasuklah yang rindu dengan saya itu ialah yang berada di atas sana, iaitu yang di Pertua ni. Baik, bagi menjawab soalan yang pertama dulu ya daripada Tan Sri Fatmi, Senator Fatmi, soalan yang baik sebenarnya, iaitu apakah pendirian Arab Saudi sebenarnya antara core members core group yang berada itu ialah Arab Saudi sendiri. Arab Saudi lah yang banyak menggerakkan ya dengan perbincangan-perbincangan khas yang diadakan termasuk dalam pertemuan di New York, dan mereka memulakan satu langkah baru sebenarnya. Dan kalau selama ini kita melihat dalam konteks OIC adalah merupakan mengatakan bahawa OIC tidak akan mengambil pendekatan yang agresif, dan kali ini kita melihatkan bagaimana OIC yang beribu pejabat di Riyadh itu mengambil langkah-langkah yang drastik diketuai oleh Arab Saudi sendiri. Dan ini merupakan satu perkembangan yang sangat menarik dan perkembangan yang dilakukan secara bersama dengan melibatkan pelbagai negara-negara yang lain. Kita mengharapkan usaha-usaha ini akan akhirnya membuahkan hasil yang baik. Bagi menjawab Senator YB tadi, iaitu tentang Abi Zainah tentang super ministry yang bagi sesebuah negara, kita lihat ada negara-negara tertentu yang menggabungkan dua kementerian ini bersekali. Dan banyak negara pula termasuk dari segi sama ada saiz negara itu dan juga dasar-dasar luar negara yang ada pada sebuah negara itu. Setengah itu dipecahkan. Macam Malaysia kita pecahkan kepada dua. Namun itu tidak bermakna antara dua kementerian ini tidak bekerjasama. Saya nak sebutkan untuk pertama kalinya kita dapat menggabungkan gerak kerja yang bersama. Tidak ada protokol lagi. Saya telah menyebutkan kepada pegawai saya dalam hubungan kita untuk kita berada di pentas antarabangsa dalam kita mempromosikan negara kita. Kita jangan menunjukkan ada perbezaan antara kementerian. Kita perlu bekerjasama. Lantaran itulah kita melihat bagaimana hasil kerjasama yang baik antara MITI dengan Kementerian Luar Negeri ini telah memberikan natijah yang baik kepada pelaburan negara. Dalam siri-siri lawatan sama ada oleh saya maupun oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan setiap siri lawatan itu kita masukkan perbincangan-perbincangan berkaitan dengan peluang-peluang ekonomi dan pelaburan. Dan kita duduk bersama dan kita bincang strategi bersama. Sebagai contoh lagi satu, dalam pre-council yang diadakan sebelum lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun, kita masukkan perbincangan secara bersama. Dan dalam arti kata yang lain, apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pada kali ini bersama dengan MT, Kementerian Luar Negeri melaksanakan economic diplomasi yang sangat aktif untuk bersama-sama kita angkatkan balik Malaysia di persada antarabangsa dan untuk menarik FDI ke negara kita. Satu jawapan yang diplomatik. Yeah, very diplomatic. Datuk Seri, yang di-Pertua, komen saja. Boleh ya? Ethiopia 120 juta population, bukan 30. Jadi syabas Datuk Seri Diraja kerana buka embassy, lepas tu peluang business tu memang cerah. So syabas. Tengok Google tadi, tolong perbetulkan. Saya tidak sebut 30 pun, saya kata lebih daripada 70 tadi. Samalah, tapi anyway, thank you very much for highlighting that. Sebab itulah kita nak wujudkan di sana. Baik, saya terus pergi ke
isu di Gaza ini saya ingat saya nak bangkitkan. Yang Berhormat, tadi baru nak start bagi menjawab soalan saya. Tiba-tiba banyak sangat soalan yang saya tak dengar langsung jawapan soalan saya. Elder juga sentuh, Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan yang berhormat yang sebahagian besarnya telah pun dijawab semalam dalam usul yang telah pun dibangkitkan dan telah dibahaskan oleh kita semua. Saya harap Yang Berhormat puas hati. Kalau yang tak puas hati, ada bahagian-bahagian mana yang Berhormat rasa nak tanya, boleh tambah balik sekarang. Silakan kalau ada. Saya tak sempat yang semalam, tapi bila tadi sebut kata nak jawab soalan saya tu, jadi tertangguh. Saya tertunggu-tunggu, sebab tu saya minta sekali boleh disambung. Kalau dah jawab semalam, consider Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Bapak Menteri, masa dah habis. Tapi masih lagi ramai ahli-ahli yang rindu dengan YB. Jadi saya bagi tambah masa lah.